Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam video pada kali ini untuk kita meneruskan pembelajaran geografi tingkatan 3. Dan baik hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 7, kegiatan ekonomi di Malaysia. Kita nak melihat apakah kegiatan ekonomi yang ada di dalam negara kita di Malaysia. Baik, seperti biasalah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita nak melihat dahulu apakah objektif ataupun dikatakan standard pembelajaran untuk bab 7 ni. Baik, di akhir pengajaran dan pembelajaran, sepatutnya murid boleh mendapat 4 standard pembelajaran. Tetapi untuk video kali ini, cikgu hanya akan menyentuh 2 standard pembelajaran terlebih dahulu, iaitu 7.1 dan juga 7.2. Yang mana 7.1 ini kita akan belajar tentang jenis kegiatan ekonomi primer, sekunder dan juga tertier di Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nak menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. So, untuk hari ini hanya kita fokus 2 sahaja, iaitu 7.1 dan juga 7.2. Kita nak menjelaskan jenis kegiatan ekonomi dan kita nak menjelaskan juga contoh taburan kegiatan ekonomi yang ada di negara Malaysia. Diharapkan semua pelajar-pelajar sudah bersedialah dengan pen ke kertas ke untuk tajuk kali ini. Baik, 7.1. Subtopik 7.1, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik. Sebelum kita nak tahu jenis kegiatan ekonomi, kita kena tahu dulu apa tu kegiatan ekonomi. Kita tengok sedikit pengenalan dia. Baik, negara kita Malaysia ni adalah sebuah negara yang dikatakan pusat membangun di rantau Asia, khususnya di Asia Tenggara, antara negara yang membangun di Asia Tenggara. Dan kepusatan pembangunan negara kita ini sebenarnya banyak disokong oleh kepelbagaian kegiatan ekonomi yang berkembang maju dalam negara kita, yang dijalankan di dalam negara kita ini. Itu yang menyumbang kepada pembangunan negara, yang menyebabkan negara luar semakin mengenali negara Malaysia. Dan kita juga bertuah sebab apa kat dalam negara kita ni, seperti yang kita belajar tajuk sebelum ini, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai sumber semula jadi dan juga iklim negara kita yang membolehkan kegiatan ekonomi ini dapat dijalankan, dapat dilaksanakan dari awal tahun sehingga hujung tahun. Maksudnya sepanjang tahun kegiatan ekonomi ini dapat dijalankan dengan baik. Alhamdulillah. So kena bersyukurlah dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada negara kita. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ini merujuk kepada apa-apa sahaja aktiviti, apa-apa sahaja kegiatan manusia yang menghasilkan, membawa kepada adanya pendapatan. Merujuk buku teks geografi KSSM. Dan melalui kegiatan ekonomi ini, penduduk atau pekerja akan mendapat pendapatan dalam bentuk gaji ataupun wang. Yang seterusnya digunakan untuk membeli barangan keperluan ke, barangan kehendak ke, ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan seperti pendidikan, hiburan dan sebagainya. Dan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dalam sesebuah negara itu, yang akan menunjukkan bahawa semakin banyak lagi pembangunan infrastruktur yang dapat dijalankan, yang dapat dilaksanakan, dan semakin tinggilah pendapatan penduduknya. Dan seterusnya, dia akan menyumbang kepada negara yang maju. Baik, di sini kita lihat jenis-jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Tadi telah dijelaskan bahawa ada 3. Itu yang pertama, primer, sekunder dan juga tertier. Kita tengok primer. Apakah jenis kegiatan ekonomi primer ni? Di sini dinyatakan bahawa apa sahaja kegiatan aktiviti yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi tergolong dalam kategori primer. Yang kedua, sekunder, iaitu apa-apa kegiatan, apa-apa aktiviti manusia yang menghasilkan produk atau barangan daripada bahan mentah. Dan tertier pula merujuk kepada kegiatan ataupun aktiviti yang menawarkan sama ada perkhidmatan,
dalam bentuk keuangan ke, perkhidmatan insurans ke, pelancongan ke, dan sebagainya. Itu 3 jenis kegiatan ekonomi dan dia punya huraian. Prima itu apa, sekunder itu apa, tertiar itu apa. So, kena ingat, kena faham yang 3 ini. Okey, belajar? Baik. Seterusnya, contoh kegiatan ekonomi mengikut jenis. Apakah contoh-contoh kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor prima? Apakah contoh kegiatan ekonomi pekerjaan yang tergolong dalam sektor kegiatan ekonomi jenis sekunder? Dan apa pula pekerjaan ataupun aktiviti manusia, kegiatan manusia mendapatkan pendapatan yang tergolong dalam kategori ekonomi tertiar? Baik, di sini dinyatakan 3. Okey, contoh kegiatan ekonomi prima ni apa dia? Pertanian, perikanan. Okey, boleh tengok kat sebelah tu ada dah nyatakan pembalakan, perlombongan, peternakan tergolong dalam kegiatan ekonomi prima. Manakala pembuatan, perindustrian dan pembinaan merupakan kegiatan ekonomi sekunder, dan pengangkutan, perniagaan, perkhidmatan, hospital atau kerajaan, keuangan, insurans dan pendidikan tergolong dalam kegiatan ekonomi jenis tertiar. Baik, ini dia menguraikan apa sektor prima ni. Dah katakan tadi bahawa kegiatan ekonomi yang berasaskan kepada sumber-sumber jadi. Contoh sumber-sumber jadi adalah tanah, hutan dan juga laut. Dan ini contoh kegiatan ekonomi dia tadi. Pertanian, perikanan, pembalakan, pelombongan, pertanian. So, kelima-lima kegiatan ekonomi ini tergolong dalam sektor prima. Ini contoh pembalakan. Tebang pokok balak kan. So, apa sahaja yang berkisar dalam kegiatan ekonomi pembalakan ni, sama ada bawa lori ke, tebang pokok balak, dia sektor prima. Kedua, pertanian tadi. Sawit. Daripada sumber tanah elektrik. Okey. Seterusnya, kegiatan perikanan. Pun sama juga tergolong dalam kegiatan prima. Seterusnya, perlombongan. So, perlombongan juga tergolong dalam sektor prima. So, ini antara contoh-contoh dia yang dinyatakan dalam slide tadi. So, kita bagi pula dalam bentuk gambar bergambar, supaya pelajar boleh nampak, boleh faham, insya-Allah. Baik, itu adalah dalam kategori prima. Lepas ni pula kita nak tengok dalam kategori sekunder. Sabar sekejap. Ini yang seterusnya, sektor sekunder, iaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk ataupun barangan. Terdapat 2 kategori pula. Sekunder ni 2 kategori, iaitu ada yang berasaskan sumber, ada yang bukan berasaskan sumber. Contoh kegiatan ekonomi sekunder: pembuatan kereta, pembuatan barangan elektrik, pembuatan tayar, pembuatan minyak masak. So, ini adalah dalam kategori yang pertama, industri berasaskan sumber. Contoh, ini dia contoh industri yang berasaskan kepada sumber. Pembuatan tayar. Sumber apa tayar ni pelajar? Sumber tanah, getah tadi. Buat sarung tangan. Minyak masak, pertanian tadi, daripada sumber kelapa sawit. Pembuatan perabot, pun sama juga daripada sumber hutan. Ini yang dikatakan berasaskan sumber. Iaitu tayar, sarung tangan, minyak masak, pembuatan perabot. Bermaksud yang berasaskan sumber ni, dia terus daripada sumber-sumber jadi itu tadi, diproses dan dihasilkan barangan yang siap. So, itu contoh. Yang seterusnya, apa pula yang dikatakan dengan contoh industri yang bukan berasaskan sumber? Ini dia antara contoh-contoh industri bukan berasaskan sumber. Antaranya adalah pembuatan kenderaan. Dia buat kereta tu. Bukan daripada sumber yang asal dah,
tapi yang dah siap. Contoh buat kereta, buat bonet kereta, buat tayar kereta, pasang tayar kereta kan. So pembuatan kereta. Okey, sama juga pembinaan perumahan. Dia buat rumah. Batu bata tu barang yang dibuat daripada berdasarkan sumber. Tetapi rumah itu buat daripada batu bata, daripada simen, bukan berdasarkan sumber dah. Okey, pembuatan barang elektrik pun sama, dan juga pembuatan tekstil pun sama. Ini contoh. So boleh tengok. So boleh hadamkan. So kena ingatlah, ini antara contoh yang bukan berasaskan sumber. So dia ada dua kategori tadi. Berasaskan sumber dan juga bukan berasaskan sumber. Baik. Sekunder. Okey. Sabar. Lambat pula dia. Baik, seterusnya sektor yang ketiga, tertia, kegiatan ekonomi yang melibatkan penawaran perkhidmatan, keuangan dan juga insurans. Okey, sektor ini juga disebut sebagai perkhidmatan je. Sebab apa? Dia mereka peranan yang penting kepada pembangunan negara. Contoh kegiatan tertia seperti pengangkutan. Dia beri perkhidmatan pengangkutan. Bawa kereta, bawa teksi, bawa bas, bawa tren. Perniagaan. Okey, dia jual barangan, dia bagi perkhidmatan. Okey, dia jual barangan-barangan yang daripada sektor sekunder tadi tu. Jual kereta, perkhidmatan hospital ataupun kerajaan. Dia bagi perkhidmatan, ya selamat datang, boleh tolong, bantu doktor kan. Sakit apa dek, apa simptom, tu contoh, dia bagi perkhidmatan. Kewangan, sama juga. Pergi ke bank, simpan bank, keluarkan duit dari bank, insurans. Samanya, dan juga pendidikan, guru ke, kerani ke. Yang termasuk dalam sektor pendidikan. Allah jatuh pula mic ni. Okey. Baik, ini contoh. Okey. Tadi perdagangan, perubatan, lebih bedah lah ni. Pelancongan, okey, selamat datang. Rias Hotel Resort, selamat datang ke Marina Duyung Resort. Selamat datang tuan, boleh situ membawakan beg. Contoh kan, ini antara kegiatan. Pendidikan, cikgu kan sekarang ni. Sekarang ni cikgu tengah mengajar. Khabar belajar semua, contoh. Okey, boleh? Okey, insyaAllah. Itu antara contoh-contoh dia. Sektor tertia. Okey. So, habis tadi. Sektor pertama, sekunder, tertia dah diterangkan. Okey. So, habislah tentang 7.1. Apa dia ni? Menjelaskan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. 3 sektor contoh dia dah boleh kan? Baik, seterusnya kita pergi pula pada 7.2. Kita nak melihat pula taburan lokasi-lokasi kegiatan ekonomi utama ini di atas peta. Ataupun tak atas peta pun kita boleh sebut nama lokasi. Contoh pertanian dekat mana? Contoh kan, sebut nama tempat kawasan. Okey. Baik, kita teruskan 7.2 untuk video kali ini. So, sikit saja lagi. Okey, alamak, slide tak bergerak pula dah. Inilah teknologi kan. Kadang dia okey, kadang dia tak okey. Sudah bergerak. Baik, 7.2 taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Baik, yang pertama kita tengok dulu sektor prima. Itu sektor pertanian. Kat mana lokasi-lokasi sektor pertanian ini tadi? Okey, pertanian ialah kegiatan ekonomi terpenting di Malaysia. Sebab apa penting agak-agak? Makanan. Okay, membukakan makanan. Kalau tak ada kegiatan pertanian dalam negara ni, awak nak makan apa? Nak import semua barang dari luar. Mahal lah. Okay. So, tanaman utama di Malaysia adalah kelapa sawit dan juga getah. Yang sebab apa sawit dengan getah ni tanaman utama? Sebab dia sesuai dengan suhunya, dengan cuacanya, dengan hujannya tu. Okay. Dan padi pula merupakan tanaman makanan utama. Beza tanaman utama, tanaman makanan utama. So, tanaman utama ni mungkinlah untuk kegiatan ekonomi menghasilkan import dan ekspor. Makanan utama pula ialah makanan utama kita. Hari-hari kita makan nasi. Nasi tu datang daripada apa? Daripada beras. Beras tu daripada apa? Kena tanam pokok padi. Tu dia. So, dan ini kerana ia merupakan makanan ruji kepada penduduk di negara ini. Makanan ruji ni maksud dia yang kita mesti makan dalam sehari. Kan? Kalau tak makan tu, tak boleh. Kena cari nasi juga. Tu dia maksud dia. So, kawasan pertanian kelapa sawit dan getah. Di manakah lokasi-lokasi dia? Seperti yang dinyatakan
pada slide sebelah ini. Teluk Intan di Perak, Muazzam Shah dan segitiga jengka di Pahang, kawasan sawit. Ke tengah Terengganu, jangan tak tahu pula, ke tengah Felda Sahabat untuk selamanya. Felda Sahabat di Sabah, juga di Sibu dan juga Miri Sarawak. Itu tanaman kelapa sawit. Getah pula di Ipoh, Perak, Keluang, Labis, Simpang Renggang dan Segamat, Johor. Kuala Lepis, Kuala Lipis dan segitiga jengka Pahang. So Pahang ni ada sawit, ada juga getah. Lahad Datu, Tenom, Keningau dan Kudat di Sabah. So lokasi-lokasi ni nak tak nak baik o baik group pelajar kenalah ingat. Macam ni nak ingat? Okey, salin lokasi tadi, tampailah di tempat yang selalu kita tengok. Okey, hari ni kita tengok, esok kita tengok, lusa kita tengok. So mudah je lah, bila hari-hari tengok, insyaAllah lah dia akan lekat dalam minda kita. Okey, tak dapat semua pun dapat 2-3 contoh, okey lah. Baik, ini kawasan pertanian kelapa sawit dan padi. So ini adalah taburan kawasan penanaman kelapa sawit dan padi. Sawit dan getah. Tadi kita bagi tahu lokasi dia. Ini kita tunjukkan lokasi dia di atas di atas peta. Cikgu biar lama sikit lah, biar awak boleh tengok kan. Tak ada masalah pun, sebab kita video pengajaran kan, boleh pause. Boleh tengok. Okay, insyaAllah. Di dalam Mr. Google, Mr. Yahoo pun banyak jugalah peta taburan penanaman kelapa sawit dan juga getah di Malaysia ni. Boleh rujuk, tak ada masalah. Okay, baik, kita teruskan. Ini seterusnya adalah ni contoh gambar lah sawah padi. Siapa-siapa yang tak pernah tengok pokok padi kan, beras pernah tengok cikgu. Kadang orang ni, budak ni beras pun tak pernah tengok. Dia tengok nasi je, beras tak tahu macam mana. Ini pokok padi. Tu sawit. Pokok dia, buah dia. So diproses dapat beras. Diproses sawit tadi dapatlah minyak. Baik, seterusnya sektor sekunder, sektor perindustrian. Tadi dia tak tunjukkan. Bahawa padi kita tahu dah. Kalau padi dekat mana? Biasanya padi, kawasan tanaman utama padi di Malaysia ini berada di dataran Kedah Perlis. Selain di Tanjung Karang ataupun Kuala Selangor. Di Kelantan pun ada juga di Tanah Merah. Okay, Pasir Mas. Okay, ada kawasan penanaman padi. Baik, satunya sektor sekunder, iaitu sektor perindustrian. Yang mana perindustrian dan juga pembuatan ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan penghasilan sesuatu produk ataupun barangan. Itu maksud perindustrian. Itu maksud pembuatan. Daripada sumber semula jadi tadi tu diproses, dibuat sama ada barang perindustrian ke yang berat ke ataupun sedang berat. Dan dua kategori sektor sekunder tadi, industri berasaskan sumber dan industri bukan berasaskan sumber. Berasaskan sumber ni menggunakan bahan mentah daripada sumber alam. Bukan berasaskan sumber ni menggunakan bahan separuh siap atau komponen lain untuk menghasilkan barangan siap tadi. Baik, ini industri pembuatan kasut, industri kosmetik, papan lapis, papan lapis. Tiba-tiba balak tadi. Ni contoh industri berasaskan sumber tadi. Industri berasaskan getah, tayar, kasut, tilam, sarung tangan. Berasaskan kayu, perabot, papan lapis, kayu kekaji. Industri berasaskan kelapa sawit, minyak masak, sabun, lilin, barangan kosmetik. Daripada sawit tu macam asas dia lah. Okay. Ini pula. Contoh industri bukan berasaskan sumber. Industri elektrik dan juga elektronik. Barangan elektrik seperti alat pengawal dingin, televisyen, ataupun peti ais. Okay. Industri automotif, kereta ke, motosikal ke, jentera ke, lori ke, terak ke, van ke, bas. Maksud automotif ni yang berasaskan ada enjin lah. Contoh tu industri pemasangan kereta, industri elektronik, Panasonic. Industri pemasangan motosikal. Okey. Dah nampak dah situ, dah tunjuk dah. Industri berasaskan sumber dengan juga industri yang bukan berasaskan sumber. Itu lokasi dia je. Nama-nama je. Ini adalah lokasi dia. Taburan kawasan perindustrian utama Malaysia. Nampak situ. Okey, perkalaan cepa, gong badak, kertih,
Gebeng, faham? Tu lokasi dia lah. Okey. Di atas peta. Okey, seterusnya sektor tertia. Kita ambil satu contoh iaitu pelancongan. Aktiviti pelancongan merupakan salah satu kegiatan ekonomi sektor tertia yang mendatangkan pendapatan yang lumayan kepada negara. Yang mana aktiviti pelancongan ni dia memajukan sektor perkhidmatan yang lain. Perhotelan, pengangkutan, makanan, keramtangan dan sebagainya. Sebab pelancong datang negara kita ni kan, dia nak menginap kat mana? Kat rumah awak. Tak adalah, dia pergi hotel. Dia mesti nak, takkan dia datang sini dia bawa kenderaan dia sendiri. Tidak. So terpaksalah dia naik angkutan awam. So dia nak makan. So itu antara contoh dia. Dan aktiviti pelancongan ini melibatkan pelancongan sama ada domestik dan juga antarabangsa. Pelancongan domestik maksudnya saya melancong pergi Kedah, tengok keadaan kat Kedah kan. Melancong kat Langkawi, tu domestik dalam negara lah. Pelancongan antarabangsa ni orang luar negara datang ke dalam negara kita. Dan ekopelancongan pula adalah aktiviti yang melibatkan persekitaran semula jadi. Maksudnya ekopelancongan ni dia melancong untuk menikmati keindahan semula jadi. Nak tengok gunung, panjat gunung Jerai hiking, tengok pantai, pasir putih tepi pantai. Nak pergi air terjun, mandi air terjun. La 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 la. Tengok gua, masuk dalam gua. Tu ekopelancongan. Ini dia taburan kawasan pelancongan utama di Malaysia. Antara lokasi-lokasi pelancongan. Okey. Pulau Perhentian, Pulau Kapar, Batu Ferenghi, Langkawi, Pulau Pangkong, Port Dickson, Pantai Keluang, Pulau Tioman, Cerating, Genting Highland, Kemudian Highland, Taman Negara. Banyak lagi lah kalau nak sebut kan. So pelajar boleh sebut je. Apakah contoh lokasi-lokasi pelancongan utama dalam negara. Dan ini adalah contoh taburan dia di atas peta Malaysia. Berombak di situ. Contoh ni Cameron Highland. Sedapnya strawberry. Pulau Manukan. Kat mana Pulau Manukan tu? Taman Negara. Faham? Cantiknya Gua Mulu. Nampak tu cantik kan keindahan. Pulau Langkawi. Gunung Kinabalu. Pantai Tusan Miri. Rantau Abang. Terengganu. Contoh lokasi-lokasi pelancongan di dalam negara. Okey. Boleh dapat pelajar-pelajar? InsyaAllah. Baik, itu sahaja untuk video pengajaran pada hari ini. Kita masuk 7.1 dan juga 7.2 sahaja. Okey. Baik, diharapkan pelajar-pelajar dapatlah sedikit pemahaman daripada pembelajaran yang cuba cikgu sampaikan pada hari ini. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan lagi 7.3 dan juga 7.4 di dalam video yang seterusnya. Baik, terima kasih kerana sudi menonton video cikgu melayari YouTube channel cikgu. Nak like, boleh like. Tak nak like, boleh like. Nak subscribe, boleh subscribe. Tak nak subscribe pun, boleh subscribe. Tak ada masalah, tak ada paksaan. Baik, terima kasih. Diharap dapat membantulah pelajar-pelajar cikgu khususnya dan juga pelajar-pelajar yang lain lah umumnya. Semoga anda semua lebih memahami geografi. Ingat, geography is fun, geography is around us, and geography is all about us. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.